Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung benda yang kita belajar semalam. So hari ini kita akan belajar mengenai sambungan kepada mikroorganisma. Cuma hari ini cikgu akan tumpukan kepada dua perkara. Yang pertama kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So kita akan kaji apakah keadaan yang sesuai untuk organisma itu bertumbuh ataupun membiak. Kemudian kita akan sambung kepada bahagian yang kedua, iaitu mikroorganisma yang berguna dalam kehidupan kita. So tanpa buang masa lagi, cikgu akan sambung terus. Okey. Yang ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh sekumpulan pelajar dekat luar negara. Jadi apa yang pelajar tu buat adalah dia ambil roti, kemudian dia akan sentuh roti itu dengan tangan, kemudian dia akan biarkan lebih kurang seminggu untuk lihat apa yang berlaku kepada roti tersebut. Jadi kalau kita tengok dekat sini, roti yang tidak disentuh, yang keluar pada paket selepas dibiarkan selama seminggu, nampak memang tak ada koloni mikroorganisma. Dan tangan yang dibasuh dengan sabun, kita boleh nampak tiada koloni yang jelas. Tapi kalau kita tengok dekat sini ni, okay, bila tangan yang bersih menyentuh roti tersebut, jadi mikroorganisma yang ada pada tangan yang bersih pula, tangan yang kotor menyentuh pada roti, jadi mikroorganisma yang ada pada roti dipindahkan kepada roti, dan selepas seminggu boleh nampak yang warna hitam dan warna kuning ni adalah koloni mikroorganisma. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini adalah tangan pelajar yang menggunakan hand sanitizer. Masih lagi ada koloni mikroorganisma. Dan ini adalah roti yang disapu pada Chromebook ataupun laptop dekat sekolah. Yang mana ramai berkongsi, banyak tangan pelajar menyentuh laptop tersebut. Dan jadi kamu tengok dekat sini, boleh nampaklah satu roti tu jadi warna hitam, penuh dengan mikroorganisma. Jadi apa eksperimen ini nak tunjuk sebenarnya? Yang pertama dia nak tunjuk bahawa mikroorganisma tu ada dekat mana-mana. Cuma kita tak nampak sebab dia adalah objek yang seni. Dan apabila kita memperkenalkan keadaan yang sesuai, sebagai contoh roti ni, iaitu sumber nutrien, salah satu faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kita boleh nampak mikroorganisma tu membiak dengan banyak. Semakin banyak mikroorganisma, maka kita boleh nampak semakin besar tumpuk koloni mikroorganisma yang ada. So itu adalah benda pertama yang cikgu nak tunjuk. Cikgu nak cakap bahawa mikroorganisma ni ada dekat mana-mana. Dan bila cukup sahaja faktor untuk pertumbuhan dia, maka kita boleh nampak bahawa akan ada koloni mikroorganisma yang tumbuh. Jadi satu lagi kesimpulan daripada eksperimen ni, kita boleh nampaklah. Okey, tangan yang dibasuh dengan sabun adalah paling optimum untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Jadi untuk pertumbuhan mikroorganisma, dia ada 5 faktor yang kamu kena tahu. Okay, yang pertama adalah kelembapan. Yang kedua adalah cahaya. Yang ketiga adalah suhu. Yang keempat adalah nilai pH. Dan akhir sekali adalah nutrien. So 5 faktor ini sebenarnya kalau kita gabung bersama-sama, maka dia akan menyebabkan mikroorganisma tu lagi mudah untuk tumbuh ataupun membiak. Jadi kita tengok faktor yang pertama, kelembapan. So kawasan yang lembap ni sebenarnya sangat sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Sebab apa? Sebab air itu adalah salah satu keperluan mikroorganisma. Sebab semua benda hidup perlukan air. Okey, jadi kalau persekitaran itu kering, maka organisma tu tak dapat salah satu sumber yang diperlukan untuk hidup, maka pertumbuhan dia akan jadi terencat dan jadi kurang aktif. Jadi makin lembap kawasan, makin mudah untuk mikroorganisma membiak. Ini contoh. Kalau kita tengok dalam bilik air, sebab bilik air itu kawasan lembap, maka mikroorganisma cepat tumbuh berbanding dengan kawasan lain. Jadi kalau kita tengok kat sini hanya, yang warna hitam ni adalah fungi ataupun kulat yang tumbuh pada permukaan dinding. Disebabkan oleh keadaan bilik air ni biasanya lembap. Jadi dia mudah sikit untuk tumbuh. Okey, seterusnya faktor yang kedua adalah cahaya. Bagi cahaya ini, dia bergantung kepada jenis mikroorganisma yang macam mana. Kalau mikroorganisma itu ada klorofil untuk menjalankan proses fotosintesis, maka dia perlukan cahaya. Contohnya alga. So kamu tengok dalam gambar ajar cikgu tunjuk ini, dalam air ni penuh dengan alga air. Jadi dengan adanya cahaya,
maka alga lebih cepat untuk tumbuh sebab dia perlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Bagi sesetengah mikroorganisma seperti kulat dengan bakteria, dia tak suka cahaya. Dia suka duduk di kawasan yang gelap. Bakteria dengan kulat, dia suka kawasan yang gelap. Sebab apa? Sebab cahaya ni, kalau kita bercakap pasal cahaya, kalau cahaya tu cahaya matahari, maka dia ada sinar ultraviolet di dalamnya yang sebenarnya boleh membunuh mikroorganisma. Ni kamu nampak gambar yang saya tunjuk ini adalah gambar basement ataupun bilik bawah tanah. So kita boleh nampaklah banyak kulat tumbuh dekat tangga ni, warna-warna putih ni. Disebabkan kawasan gelap tu memang kulat suka untuk tumbuh. Jadi faktor yang seterusnya adalah suhu. Jadi untuk pertumbuhan mikroorganisma yang sesuai, suhu adalah 35 hingga 40 darjah Celsius, iaitu lebih kurang suhu bilik. Kalau suhu macam peti ais dekat gambar yang saya tunjuk ni, suhu terlalu rendah dan dia akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Dia akan jadi lambat sikit. Kalau kawasan di bawah takat beku, dia akan terus terencat. Itu sebab daging perlu disimpan di kawasan beku. Bawah 0 darjah Celsius, daging seperti daging ayam, ikan dan sebagainya. Maka mikroorganisma akan terencat. Kalau macam sayur ni, suhu dia atas 0 darjah Celsius. Walaupun kita simpan dalam peti ais, lama-kelamaan kalau dah dekat sebulan, 2 bulan simpan, dia tetap akan jadi buruk. Sebab hasil daripada pencernaan mikroorganisma tu. Okey, bermaksud mikroorganisma masih lagi tumbuh, tapi dia lambat. Berbanding dengan suhu di bawah takat beku. Dan kalau suhu terlalu tinggi, biasanya 60 darjah Celsius ke atas, dia dah membunuh hampir semua mikroorganisma kecuali bakteria. Yang mana bakteria dia punya yang cikgu panggil spora dia tu, yang melindungi bakteria tu bila keadaan tak sesuai, hanya akan mati bila suhu 120 darjah Celsius. Itu sebab botol susu baby ataupun dekat hospital biasanya mereka akan steril menggunakan wap sebab wap tu berada di atas suhu 100 darjah Celsius. Jadi benda tu boleh membunuh mikroorganisma. Botol susu baby lagi lah, sebab baby dia punya daya tahan badan yang lemah. Jadi kita kena pastikan alat yang kita guna untuk baby minum, baby pakai bersih daripada mikroorganisma untuk melindunginya daripada penyakit. Okey, faktor seterusnya adalah nilai pH. Kebanyakan organisma dia memang suka pH neutral. Sebab pH neutral tu dia akan mengalami pertumbuhan optimum. Tapi kalau pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka dia akan merencatkan pertumbuhan. Kecuali sesetengah mikroorganisma yang sesuai hidup di kawasan beresid dan berakali. Kebanyakannya adalah 7, pH nilai 7 iaitu neutral paling sesuai. Okay, faktor seterusnya adalah nutrien. So apa maksud dengan nutrien ni? Nutrien ini adalah sumber bekalan makanan kepada mikroorganisma. So walaupun kita ada air, walaupun kita ada cahaya yang sesuai, walaupun kita ada suhu yang sesuai, kita ada nilai pH yang sesuai, tapi kalau tiada sumber nutrien untuk dia makan, untuk dia menjalankan proses hidup, maka mikroorganisma pun tak boleh tumbuh. Jadi perlu ada nutrien untuk dia tumbuh. Ini contoh ini adalah buah oren yang terbiar. Okey, bila lama-lama kita biar, kita boleh nampak koloni mikroorganisma pada buah oren tersebut. Sebab buah oren tu menjadi sumber nutrien. Maka mikroorganisma dia boleh mengambil nutrien yang ada pada oren tersebut untuk dia hidup dan tumbuh. Okey. So seterusnya kita nak masuk mengenai mikroorganisma yang berfaedah. Okey, so kita tengok dalam industri kita ada banyak mikroorganisma yang kita gunakan untuk bantu kita dalam bidang-bidang ni. Sebab mikroorganisma ni walaupun sesetengahnya berbahaya kepada kita, tetapi sesetengahnya dia akan menjalankan proses hidup yang akan membantu kita dalam bidang-bidang yang cikgu tulis kat depan ni. Okay? Sesetengah mikroorganisma dia akan bebaskan enzim, iaitu sejenis bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisma ni dalam proses hidup dia, yang mana enzim tu sangat-sangat berguna
kalau kita tahu dekat mana kita nak guna benda tu. Jadi kita nak tengok benda ni. Okay, so kita tengok yang pertama dalam perindustrian. Kita tengok dalam pembuatan minuman seperti Lactobacillus bulgaricus. So apa guna dia adalah kita campur dia dalam susu yang mana proses penapaian akan berlaku dan dia akan membantu susu tu untuk bergumpal dan membentuk susu lembut dan memberikan rasa masam pada susu tersebut. Yang itu kita panggil yogurt. Jadi lactobacillus ni bertindak balas dengan susu untuk menghasilkan yogurt. Yang mana yogurt ni kita guna untuk makan. Dan kalau setengah pengeluar yogurt, dia akan tambah lagi lactobacillus untuk bantu kita untuk membantu proses pencernaan dan penghadaman kita. Okey, dan yogurt ni pun banyak orang kata apa, budaya-budaya menggunakan yogurt untuk menjadikan masakan tu lebih berkrim, lebih sedap. Jadi itu yang pertamalah. Okey, yang seterusnya kita gunakan bifidobakteria dengan Bacillus subtilis untuk industri barangan kulit, sebab bakteria ini dia akan menghasilkan enzim yang mana dia akan buat kulit haiwan tu lembut dan dia akan buat kulit haiwan tu jadi cantik, jadi straight je, tak berkedut. Itu contoh tindak balas bakteria yang menghasilkan enzim, yang mana kita boleh guna enzim tu untuk industri barangan kulit. Seterusnya kita nak tengok adalah yeast. Jadi yeast ni ada banyak guna sikit, sebab yeast dia akan memecahkan alkohol dan karbon dioksida untuk dia akan memecahkan gula. Bermaksud yeast tu kalau kita campur dalam bijirin, yang mana bijirin tu ada karbohidrat, yang mana karbohidrat tu boleh bertukar menjadi gula. So gula itu dia boleh pecahkan untuk menghasilkan alkohol. Yang pertama, yeast tu kita boleh guna untuk menghasilkan minuman keras. Selain daripada minuman keras, kita juga boleh guna yeast untuk memberikan rasa kepada kicap. Rasa unik pada kicap apabila dia buat proses penapaian terhadap orang kata apa, barang-barang yang bahan-bahan yang dicampurkan dengan kicap seperti kacang soya dan sebagainya. Jadi bila kita peram kicap, so yeast itu akan memberikan rasa kepada kicap tersebut. Okay, selain pada itu, yeast ini juga digunakan untuk membuat sayur jeruk. Sebab dia akan merendahkan nilai pH sayur jeruk dan menjadikan air di dalam sayur jeruk tu nilai pH berasid. Jadi bila asid tak sesuai untuk mikroorganisma lain tumbuh, jadi sayur tu boleh tahan lebih lama dan yeast tu memberikan rasa kepada sayur jeruk tu. Dan akhir sekali, yeast tu kita boleh gunakan dan dia akan menghasilkan karbon dioksida untuk membuat roti. Sebab bila kita campur dalam dough, yeast tu akan membebaskan karbon dioksida menyebabkan dough tu jadi kembang. Maka dough tu jadi kembang, dia menjadikan roti itu lembut. Okey. So dalam bidang pertanian, apa guna dia? So dalam bidang pertanian, dalam bidang pertanian kita gunakan bifidobakteria untuk campur dalam makanan haiwan dan dia akan membantu haiwan seperti lembu ini mencerna dengan lebih baik dan dia dapat melindungi sistem pencernaan lembu. Jadi secara automatik bifidobakteria tu bertindak sebagai ejen lah untuk menjamin kesihatan sistem pencernaan lembu. So seterusnya kita ada bakteria penitratan iaitu Nitrobacter, dan juga Nitrosomonas. So bakteria ini kita panggil sebagai bakteria pengikat nitrogen. Sebab nitrogen ni sangat penting untuk tumbuhan. Dia salah satu nutrien yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dengan subur. Jadi nitrogen ni ada dekat udara. Memang ada banyak nitrogen dekat udara, tapi akar dia tak boleh nak menarik nitrogen tersebut. Dia tak ada orang kata dia tak ada fungsi untuk menyerap nitrogen yang ada dekat udara. Jadi bakteria-bakteria pengikat nitrogen ni sebenarnya dia boleh, orang kata apa, bahasa kampung dia menarik tau. Menarik nitrogen tersebut pergi kepada akar, pergi kepada tanah, maka akar boleh menyerap nitrogen tu dengan lebih mudah. Ini adalah industri orang panggil mikrob, yang mana baja tu dah ditambah dengan bakteria supaya dan dicampur dengan tanah supaya nitrogen di udara boleh diikat dan ditarik ke dalam tanah supaya tumbuhan boleh serap dan tumbuh dengan subur. So dalam bidang perubatan kita ada E. coli. E. coli ni bakteria yang berbahaya sebenarnya, boleh menyebabkan kematian tak silap cikgu, namun dengan mengubah suai dengan menggunakan DNA E. coli itu kita boleh hasilkan hormon insulin. So dekat mana hormon insulin ni?
Hormon insulin ni kita gunakan untuk mengurangkan paras gula di dalam badan pesakit kencing manis. Jadi sebab orang yang sakit kencing manis dia tak boleh hasilkan insulin untuk mengawal jumlah gula di dalam darah. Jadi kita kena cipta insulin itu sendiri dengan cara macam mana? Kita buat rekombinasi DNA E. coli. Kemudian kita boleh hasilkan antibiotik untuk menentang bakteria yang menjangkiti kita. Kita menggunakan bakteria yang lain iaitu penicillium. Yang mana penicillium ni dia akan hasilkan penicillin. Jadi kita ambil penicillin tu untuk hasilkan antibiotik. Kemudian daripada mikroorganisma seperti virus dan bakteria kita boleh hasilkan vaksin. Apakah itu vaksin? Vaksin ini adalah mikroorganisma berbahaya yang dilemahkan, disuntik ke dalam badan kita untuk merangsang sistem pertahanan badan kita supaya menghasilkan antibodi sendiri supaya apabila badan dijangkiti dengan virus ataupun mikroorganisma yang hidup, maka badan kita dah tahu macam mana nak menentang mikroorganisma tersebut tanpa kita jatuh sakit. Okey? Dan ini adalah contoh-contoh vaksin yang pernah dihasilkan dalam sejarah manusia lah. Kita gunakan rotavirus, kita gunakan salmonella, kita gunakan poliovirus. Jadi banyak penyakit-penyakit yang kita dah boleh halang menggunakan benda ni. Okey, selain daripada bakteria-bakteria yang berguna tadi cikgu sebut, so sekarang ni kita ada perkembangan teknologi baru iaitu bioteknologi yang mana kita gunakan mikroorganisma ni untuk merawat sisa kumbahan dan dia akan menghasilkan ekoenzim melalui proses penapaian sisa pertanian. Dan teknologi yang kita guna ni adalah sangat bersih, sangat hijau. Bermaksud kita tidak perlu menggunakan bahan kimia dan kita boleh menghasilkan bahan pembersihan, kita boleh hasilkan baja yang mana lebih semula jadi dan sesuai dengan alam. Ini adalah contoh larutan pembersih ekoenzim yang mana kita gunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisma tersebut untuk memberikan kesan yang sama seperti pencuci yang ada yang kita guna sekarang ni, pencuci bahan kimia. Okey, jadi ekoenzim tu macam mana kita dapat? Kita dapat melalui sisa buah-buahan dan sayur-sayuran yang mana kita dah proses melalui proses penapaian dan kita kumpul enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisma tersebut dan kita gunakan sebagai pencuci. Okey, jadi apa kelebihan larutan pembersih ekoenzim berbanding dengan pencuci kimia? Yang pertama, dari segi alam lah, bermaksud kita guna sisa tanian iaitu sisa semula jadi. Dan berbanding dengan bahan pencuci kimia, yang mana bahan pencuci kimia tu dia akan mengelmasikan lemak, bermaksud dia akan perangkap lemak, kumpulkan lemak dalam buih, kemudian baru kita bersihkan. Tapi dalam kes ekoenzim, enzim tersebut akan bertindak untuk menguraikan lemak dan grease. Bermaksud dia diuraikan kepada molekul yang lebih kecil. Dan bila dia buat macam tu, maka mudah untuk digunakan berbanding dengan pencuci kimia sebab mudah tertanggal. Okey, selain pada itu bila dia dah kecilkan minyak dan grease tu, bermaksud sisa-sisa minyak dan lemak tadi tidak akan menyebabkan saluran tersumbat. Sebab dia dah jadi molekul-molekul yang kecil. Hasil tindak balas penguraian oleh mikroenzim tadi. Okey. Seterusnya, larutan mikroenzim ni dia murah. Dia tak menghasilkan sisa yang banyak. Dan dia sangat mesra alam sebab dia dihasilkan oleh proses semula jadi. Dan ekoenzim tu memang dah ada dekat alam. Cuma kita gunakan sahaja. Okey. Ini adalah contoh bagaimana bakteria lactobacillus yang digunakan untuk merawat sisa tercemar. Jadi dia akan mengumpulkan dan memendapkan sisa tu. Jadi automatik air itu lebih mudah untuk air itu akan jadi bersih dan bahan-bahan yang tercemar tadi dia akan enapkan dekat bawah, mudah untuk dibersihkan. Jadi ini adalah senarai lain lah contoh kegunaan serum yang dihasilkan oleh bakteria lactobacillus. So kita boleh gunakan sebagai pencuci, dia boleh menyingkirkan bau busuk, kita boleh membuat baja kompos. Secara automatik kita boleh merawat air dan kita memajukan industri perikanan, kita memastikan sisa kumbahan bersih dan yang paling penting dia boleh menyingkirkan bau busuk. Jadi itu saja video yang cikgu nak ajar ini. Jadi lepas ni kamu isi terus kehadiran
Dan jangan lupa untuk jawab kuis. Dan ini adalah kod kehadiran minggu ini, iaitu ketam bawang. So, jangan lupa habis saja tonton video ni, terus isi kehadiran dalam borang kehadiran. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.